Hai semua, Shalom. Adakah anda semua bersedia untuk mendengar firman Tuhan pada hari ini? Pada hari ini, 24 September, Pastor Chris ingin berkongsikan satu firman Tuhan yang sungguh indah yang bertajuk Sembahilah Dia di mana sahaja, pada bila-bila masa. Haleluya. Mari kita sama-sama melihat ayat pembukaan kita di Alkitab Wahyu 21 ayat 22 yang mengatakan, "Dan aku tidak melihat tempat kudus di dalamnya, kerana Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Anak Domba adalah tempat kudus itu." Amen. Saudara-saudari semua, dalam Perjanjian Lama, orang Israel menyembah Tuhan di sebuah rumah kudus. Tetapi dalam wahyu yang indah mengenai Yerusalem baru, Rasul Yohanes merasa kagum tentang bagaimana kota Tuhan dapat wujud tanpa rumah Tuhan, iaitu tempat kudus. Seseorang pasti akan menyangka bahawa mereka akan melihat rumah Tuhan sama seperti pada masa Perjanjian Lama. Walau bagaimanapun, Yerusalem baru itu tidak memerlukan rumah Tuhan, kerana seluruh kota itu adalah tempat kediaman Tuhan yang Maha Kuasa dan Anak Domba itu. Amen. Luar biasa perkara ini. Haleluya. Dalam erti kata lain, hadiratnya ada di mana sahaja di kota itu. Seluruh kota itu telah menjadi rumah kudusnya. Hal ini mengingatkan apa yang Yesus telah katakan ketika dia berbual dengan seorang wanita di Sikhar, iaitu sebuah perkampungan di Samaria. Wanita itu berkata, dalam Yohanes 4 ayat 20, "Nenek moyang kami menyembah di gunung ini, tetapi kamu katakan bahawa Yerusalemlah tempat orang menyembah." Tetapi kemudian Yesus menjawab dalam Yohanes 4 ayat 23, "Saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahawa penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa mengkehendaki penyembah-penyembah demikian." Amen. Mengapa? Ini kerana dalam roh mereka akan merasai kehadiran Tuhan di mana sahaja dan di semua tempat. Haleluya. Hari ini ke mana sahaja kamu pergi, kamu membawa hadiratnya di dalam kamu dan bersama dengan kamu. Amen. Sekarang kamu dapat memahami kata-kata Rasul Paulus dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 28 dengan lebih jelas. Sebab di dalam Dia kita hidup dan bergerak dan ada. Amen. Kita bukannya terpisah atau dipisahkan daripada Dia. Kita bukannya mencari-cari Dia. Tidak. Kita ada di dalam Dia dan bersama dengan Dia. Dan Dia ada di dalam diri kita dan bersama dengan kita. Puji Tuhan. Di mana sahaja kamu berada, ke mana sahaja kamu pergi, kamu hidup dan bergerak di dalam Dia. Haleluya. Rasul yang sama ini berkata dalam Roma 1 ayat 9, "Kerana Allah yang kulayani dengan segenap hatiku dalam pemberitaan Injil anaknya adalah saksiku, bahawa dalam doaku aku selalu mengingat kamu." Amen. Dapatkah kamu melihat bagaimana Paulus melakukannya? Dia melayani Allah dengan rohnya dalam Injil anaknya. Amen. Perkataan melayani sebenarnya merujuk kepada menyembah. Sebab itulah kita boleh menyembahnya di mana sahaja dan pada bila-bila masa. Amen. Hal ini berbeza daripada Perjanjian Lama, di mana mereka harus pergi ke tempat yang betul untuk mempersembahkan korban yang betul. Jika mereka tidak pergi ke tempat yang betul, ia tidak akan diterima. Yang sebenarnya, ketika mereka mendirikan sebuah tempat kudus yang baru di Samaria, Allah merasa marah kerana menurut perintahnya
rumah kudus itu patut hanya berada di Yerusalem. Amen. Tetapi dalam Kristus Yesus, kita menyembah Allah dalam roh kita. Haleluya. Bahkan sekarang, angkatlah tanganmu untuk menyembah Tuhan dan mempersembahkan korban yang berbau harum kepadanya. Dari tempatmu berada, sembahlah Bapa dari rohmu dan menurut firman-Nya. Amen. Puji Tuhan. Saudara-saudari semua, marilah bersama-sama dengan saya untuk berdoa. Ya Bapa, aku menyembah dan memuja Engkau hari ini dari rohku. Aku menyembah-Mu, ya Raja, kemuliaan yang berkekalan, satu-satunya Tuhan yang bijak dan benar, dan baik hati, suci dan adil, pengasih dan pemaaf sentiasa. Aku mengasihi-Mu, ya Tuhan, dan terima kasih atas berkat perjanjian baru dalam Kristus Yesus. Haleluya. Untuk renungan tambahan, kalian boleh merujuk Filipi 3 ayat 3, Ibrani 13 ayat 15, Kitab Terjemahan Amplified Classic. Haleluya, puji Tuhan. Sungguh indah firman Tuhan pada hari ini kan saudara-saudari semua. Oleh itu, jangan lupa beritakan firman Tuhan ini kepada semua dengan menekan butang like, share dan subscribe di YouTube channel Rhapsody Reality Malaysia. Jumpa lagi esok. Tuhan memberkati. Shalom. Kami percaya saudara-saudari semua telah diberkati dengan perkongsian firman dari Rhapsody Reality. Bagi sesiapa yang ingin menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam kehidupanmu, kamu boleh mengucapkan doa ini bersama dengan saya. Ya Tuhan Allah, aku mempercayai Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup dengan sepenuh hatiku. Aku percaya Dia telah mati untukku dan Allah telah membangkitkan Dia dari kematian. Aku percaya Dia hidup hari ini. Aku mengaku dengan mulutku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dalam hidupku mulai dari hari ini. Melalui Dia dan di dalam nama-Nya, aku mempunyai kehidupan yang kekal. Aku telah dilahirkan semula. Terima kasih Allah kerana menyelamatkan jiwaku. Aku sekarang adalah anak Allah. Haleluya. Tahniah, sekarang kamu telah menjadi anak Allah. Untuk apa-apa sebarang pertanyaan atau untuk mendapatkan lebih banyak maklumat mengenai bagaimana untuk bertumbuh sebagai seorang Kristian, anda semua boleh hantar mesej di akaun Facebook kami atau email kami di tni.msia@gmail.com. Sekali lagi, tni.msia@gmail.com. Tuhan berkati anda semua.